Bismillah dan Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton rancangan mingguan Belia Wanis Talk Show pertama yang dibawa khas oleh Biro Belia Wanis Masjid As-Sodiqin Taman Corvinal Ceras. Tuan-tuan dan puan-puan, program perkongsian secara online kami ini bertujuan untuk mengisi ruang masa lapang anda di mana kami akan berkongsi topik-topik bermanfaat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam terutama di Malaysia. Dan kami juga cuba bawakan kepada anda ahli di dalam industri untuk turut sama berkongsi pandangan dan jawapan. Usaha ini juga untuk menambah nilai kepada komuniti secara amnya dan khususnya kepada ahli karya Masjid As-Sodiqin supaya lebih cakna dengan hal ehwal semasa. Okey, malam ini kita membawa tajuk 3 salah faham mengenai harta pusaka. Sepatutnya program ni kami nak adakan secara bersemuka ataupun face to face. Dah ada planning nak buat beberapa talk kat masjid hari tu. Dah bincang pun dalam mesyuarat semua. Program keusahawanan pun kami ada plan nak buat kat masjid, tapi oleh kerana angka jangkitan COVID masih lagi di tahap yang membimbangkan dan dengan PKP yang tidak habis lagi, maka Biro Belia Wanis pun memutuskan untuk buat program ni secara online. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang dan PKP pun dah habis, kami akan buat program seperti ini di masjid juga nanti untuk mengimarahkan Masjid As-Sodiqin dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sedang menonton dan yang telah share live ini di profil anda atau di grup-grup yang anda rasa sesuai. Yang belum share tu bolehlah buat sekarang, okay, supaya ramai lagi boleh mendapat manfaat tentang harta pusaka ini, okay, tentang topik kita malam ni. Dan jangan lupa untuk bertanyakan soalan dan tulis di ruang komen. Mana tahu anda adalah orang yang bertuah untuk kami jawab soalan pada malam ini. So jangan lupa share dengan kawan-kawan sebab kita baru sahaja nak start, right? Sedikit pengenalan untuk tetamu jemputan kita. Dia berasal daripada Ipoh, Perak. Ibu kepada 3 orang puteri dan 1 putera. Dan sekarang menetap di Subang Jaya. Dari Ipoh, sekarang dekat Subang. Okay. Seorang wanita yang hebat yang telah membantu ramai orang Islam merancang kewangan mereka secara holistik. Dan sebagai seorang penasihat kewangan bertauliah oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dan juga perunding pewarisan Islam. Tugas beliau ialah membantu umat Islam merancang aset dan harta biarpun semasa hidup sehinggalah merancang untuk diturunkan kepada waris. So, tanpa membuang masa, mari kita mempersilakan Puan Aziria atau lebih mesra dipanggil sebagai Puan Azi ke studio kita. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Azi? Boleh ya panggil Azi? Macam mana kerja harian Puan masa PKP ni? Okey, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya sihat. Okey, PKP ni saya lebih selesa bekerja di rumah. Alhamdulillah lah, kita dah ada Zoom, kita ada Google Meet semua kan. Jadi meeting dengan klien, dengan tim pun berjalan seperti biasalah secara online. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan mingguan Belia Wanis Talk Show episod pertama. Sebelum tu, saya ingin bertanya satu soalan, okay, kepada Puan Azi. Mengapa Puan Azi berkecimpung dalam industri perancang kewangan ini? Okay, baiklah. Saya menceburi bidang perancang kewangan ini setelah saya lihat potensi bidang yang sangat luas. Tak ramai sebenarnya perancang kewangan yang bertauliah ada dalam bidang ini, terutamanya yang beragama Islam lah. Jadi menjadi tanggungjawab saya untuk saya mendidik masyarakat kat luar sana tentang ilmu perancangan kewangan lah. Termasuk juga ilmu perancangan kewangan, perancangan pewarisan lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita sangat bertuah sebab Puan Azi ada bersama malam ni. Okay, kita sudah pun berkenalan dengan Puan Azi. So, kita ada prepare satu video khas untuk semua. Jom kita lihat video pendek ini.
jawatan dan pertikaian harta pusaka antara isu yang sering membelenggu masyarakat ketika ini dan ianya seolah-olah sudah menjadi lumrah kehidupan. Pertelingkahan waris, hutang tidak berbayar, hukum faraid yang tidak dilaksanakan adalah antara perkara yang berkait rapat dengan masalah harta pusaka. Ada juga harta pusaka yang dibekukan kerana kegagalan ibu bapa merancang pewarisan kepada anak-anak mereka. Pada tahun 2016, dianggarkan lebih 60 bilion ringgit aset beku milik orang Islam di Malaysia tidak dapat diagihkan kerana tiada wasiat dan kekurangan ilmu faraid. Ada kalanya pewaris yang menguruskan harta pusaka menjadi terbeban kerana masalah pengurusan harta tidak dilakukan dengan baik oleh pemilik ketika dirinya masih hidup. Sama seperti yang dilalui oleh Amirza Aziz 26 tahun, dirinya terpaksa mengurus dan menanggung pelbagai masalah berkaitan harta pusaka milik arwah suaminya sejak tahun lalu. Saya dan suami saya telah berkahwin 5 tahun. Tahun lepas, suami saya mengalami kemalangan dan meragut nyawa dia. Saya ada buat kenduri tahlil. Adik-beradik suami pun ada yang datang, ada yang tolong, membantu. Tapi selepas kenduri tahlil, mereka datang lagi. Rupanya diorang menuntut hak harta suami saya. Saya buntu sebab saya ada anak yang ingin saya sara. Saya rasa terbeban sangat. Saya teringat suami saya cakap dia ada menyimpan wang di bank untuk saya pakai bila dia dah tak ada. So saya pun pergi bank. Memandangkan sebab suami saya sudah meninggal, mereka kata akaun dia di-block. Saya disuruh pergi di pejabat tanah bagi mendapatkan surat kuasa takbir. Bila saya dah dapat borang tu, mereka meminta juga salinan IC sign daripada pewaris suami saya. So saya terpaksa mendapatkan tanda tangan adik-beradik suami saya. Tapi di mahkamah, adik-beradik suami mereka tak datang. Mereka tak nak tolong saya. Dan saya rasa saya dah tak boleh nak buat apa. Saya bagi je harta pusaka suami saya pada mereka. Saya pun dah tak nak fikir. Saya cuba sarakan anak saya sendiri. So saya terpaksa kerja siang malam untuk sara anak saya. Bila saya dah memulakan hidup yang baru, tiba-tiba ada orang yang datang meminta hutang. Mengatakan suami saya telah berhutang beribu-ribu ringgit. Dan itu saya dah tak tahu nak buat apa. Sedih juga kan bila kita lihat masalah-masalah yang melanda kepada umat Islam di Malaysia yang disebabkan kurangnya ilmu dan kefahaman dalam perkara berkaitan harta pusaka. Macam saya dululah. Sekarang saya tengah belajar. Jadi malam ini kita bertuah sebab ada tetamu jemputan untuk berkongsi dengan kita tentang perwarisan harta pusaka orang Islam dan kepentingannya dari sudut pandang seorang perancang kewangan. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Puan Azzi untuk sama-sama dengan saya malam ini cuba menjawab beberapa persoalan yang biasa kita dengar bila sebut bab harta pusaka. Baiklah, Puan Azzi, boleh tak beritahu pada penonton apa kesalahfaham yang pertama mengenai harta pusaka yang sering terjadi? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton Minggu Belawan Talk Show. Pertamanya, terima kasihlah kepada Puan Jamilah kerana sudi menjemput saya sebagai speaker malam ni. Okay, topik yang kita akan bincangkan malam ni adalah berkenaan dengan salah faham mengenai harta pusaka. Okay, jadi Puan Jamilah, masyarakat kita ni ataupun umat Islam kita hari inilah sebenarnya dia kurang ambil berat lah tentang pentingnya ilmu harta pusaka itu. Itu satu fakta lah ya. Kita dapat banyak salah faham dan konsep yang salah berlegar di kalangan masyarakat kita hari ini. Okey, jadi tugas saya ni sebagai perunding pewarisan dan perancang kewangan Islam ni adalah untuk membetulkan dan menjawab salah faham tersebut supaya menjadi lebih jelas dan tiada kekeliruan yang berlaku. Okey, jadi kita go straight lah dia punya salah faham yang pertama tu lah. Jadi salah faham yang pertama ni ialah dia tinggalkan wasiat, dah selesailah masalah. Jadi betul ke tak betul tu? Jadi kita tengok sekarang ni kan umum kan perlu tahu kalau kita nak tinggalkan pesanan, nak bahagikan harta, kita kena tinggalkan wasiat. Tapi kita kena faham apa itu dokumen wasiat atau pesanan. Apa dia sebenarnya dokumen wasiat ni?
Okey, wasiat ni sebenarnya adalah pesanan. Jadi ia boleh jadi dalam bentuk lisan, perkataan, tapi sangatlah disarankan untuk kita dokumentkan lengkap dengan arahan pembahagian dan penerimanya. Okey, dia punya tu is dokumentkan. Okey. Kalau tak lengkap bertulis, tak ada saksi, maka kesahihan wasiat tu kita kena tentukan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey. So kita tengok sikitlah kalau dia punya enactment 4 tahun wasiat orang Islam ni lah pada Selangor kan. Okey, untuk enactment Selangor ni pada Seksyen 26 wasiat kepada okey, nampaklah kan kat skrin tu. Wasiat kepada waris dan bukan waris. Okey. So subsection 1 saya terangkanlah supaya fahamkan sikit. Okay, jika suatu wasiat tu dibuat kepada seorang yang bukan waris atas kadar yang tak melebihi 1/3 daripada harta pusaka pewasiat. Selepas diselesaikan segala hutangnya, wasiat tersebut hendaklah berkuat kuasa tanpa perlu mendapat apa-apa persetujuan daripada waris-warisnya. Maksudnya kat sini, kalau wasiat tu dibuat kepada bukan waris atas kadar yang dia tak lebih daripada 1/3 daripada seluruh harta dia tu, lepas dia selesaikan hutang lah. Jadi dia boleh berkuat kuasa serta-merta. Tak perlu pun dia punya waris-waris lain dia tu bersetuju. Okey? So jelaslah kat situ kan. Okey, ya, subsection yang kedua pula, kalau katakanlah satu wasiat tu dibuat kepada seorang waris atas kadar yang lebih pula 1/3. Jadi hendaklah tidak berkuat kuasa sampailah diberi persetujuan oleh waris-warisnya selepas kematian pewasiat. Yang ini pula bila kes orang tu buat wasiat dia lebih pula tu daripada hartanya, katakanlah separuh pula hartanya kan. Jadi dia tak boleh berkuat kuasa semata sampailah seluruh dia punya waris faraid tu bersetuju dan barulah kita boleh kuat kuasakan wasiat tu. Okey, subsection ketiga pula, sesuatu wasiat yang dibuat oleh orang yang berhutang hanya akan terlaksana setakat harta pusaka yang berbaki selepas dijelaskan segala hutangnya. Okey, kat sini dia akan bercakap pasal hutang pula lah. Maksudnya hutang dia kena selesaikan dulu. Baru boleh dia laksanakan wasiatnya tu. Okay, so jadi diharap jelaslah kat situ berkenaan hukum dan pelaksanaan wasiat ni berdasarkan enactment ni lah. Okay, jadi saya bagi contoh lah kat sini untuk semua orang faham. Contoh yang pertama dia, katakanlah kalau seorang ayah ni dia nak mewariskan duit daripada simpanan bank dia ni kepada anak angkat dia. Anak angkat kalau kita tahu dia tak dah termasuk dalam waris faraid bermakna dia tak ada punya hak pun terhadap ayah angkatnya tu. Okay, jadi sebabkan dia sayang kalau ayah ni, dia sayang kat anak angkatnya, dia bisa jadi dia nak bagilah sikit harta dia. Okay? Jadi dia boleh pakaikan, dia boleh menulis wasiat lah. Dia boleh menuliskan wasiat untuk menurunkan harta dia kepada anak angkatnya. Tapi dia takluk kepada maksimum 1/3 sajalah. Macam tadi kan kat dalam subsection 1 tu. 1/3 saja daripada jumlah harta dia. Dan waris faraid katakanlah anak kandung dia ke apa ke, tak boleh, tak berhak menuntut hak daripada harta yang diwasiatkan. Selagi mana yang tak melebihilah hak dia tu 1/3 tu. Okey, jelas tak Puan Jamilah? Terima kasih di atas pencerahan tersebut. So salah faham yang pertama ialah tinggalkan wasiat, selesai masalah. So saya berharap para penonton dapat faham fungsi wasiat yang sebenarnya. Okey, wasiat itu adalah pesanan tapi memang disarankan untuk didokumentkan. So kadang-kadang kita nak buat wasiat tu kita cakap je. Contoh kan kalau saya ada anak, saya cakap, okey, kamu berdua akan dapat rumah ni. So itu cuma secara lisan saja. So kalau betul-betul nak buat wasiat, kena bagus didokumentkan, takut kalau tak lengkap, tak ada saksi, nanti kena bawa ke bidang mahkamah pula untuk disahkan kan. Betul tak Puan Azmi? Ya, betul tu. Betul fahaman Puan Jamilah tu. Okay. Alright, thank you so much. Untuk makluman semua, ini sekadar info untuk penonton. Masjid As-Sodikin Taman Kobena Ceras sekali lagi terpilih untuk melaksanakan dapur hitam 5.0 selama 45 hari bermula hari Sabtu yang lalu. So 150 asnaf dan petugas barisan hadapan sekitar kawasan karya akan mendapat pek makanan tengah hari yang kami sediakan selama 45 hari itulah. So jika anda kenal mana-mana frontliner atau polis yang menjaga sekatan jalan raya ataupun asnaf sekitar Masjid As-Sodikin Taman Kobena Ceras, bolehlah PM
FB page kami untuk kami menghantar bekal makanan tersebut kepada mereka. Semoga bantuan dari Jawi ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban golongan yang terkesan pada musim PKP ini serta membawa senyuman kepada mereka. Dan masjid kami juga ada menyediakan food bag untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Sekiranya penonton ingin turut menyumbang kepada food bank kami, anda bolehlah salurkan sumbangan itu terus ke bank account masjid atau scan QR code yang tertera di skrin ini. Okay? Biasanya kami akan membeli beras, telur, gula, tomato sauce, tepung dan lain-lain. Kita akan packkan, okay, dan kita akan agihkan kepada golongan-golongan asnaf dan sesiapa-siapa yang memerlukan. So, ada dua cara untuk menyumbang ke tabung food bank Masjid As-Sodiqin. Pertama, scan QR code, okay, menggunakan scan and pay ataupun bank in secara manual ke Bank Islam Masjid. Okay. Jika anda mempunyai scan and pay app tu pun lagi senang juga. Untuk yang manual, untuk yang bank in secara manual, boleh letak reference tu sebagai Belia Wanis Food Bank. Supaya kita tahu dari program ini anda ingin menyumbangkan sedikit harta ke jalan Allah, insyaAllah. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang bermaksud, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Bukan itu sahaja, bersedekah atau berinfak tidak akan menjadikan seseorang itu miskin, bahkan mempermudahkannya memperoleh sumber rezeki. Marilah kita bersama-sama menyumbang di Food Bank Masjid As-Sodiqin, Taman Kobena Ceras, untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Okey. Puan Aziz, saya rasa kita ada soalan dari penonton. Dan Mira Yahya. Okay. Soalan dari penonton, ada soalan ni dari Mira Yahya. Okay. Soalan dia berbunyi, adakah saya perlu ada wasiat untuk harta pusaka ataupun guna sistem faraid sahaja sudah memadai? Ya, Puan Aziz, tolong jawab. Okey, terima kasih Mira atas soalan tersebut. Okay, jadi saya nak jelaskanlah. Hukum faraid itu ia dah indah dan adil, tapi walau bagaimanapun kita masih boleh membuat pesanan lain sekiranya ada hasad tertentu lah. Tiada halangan pun kalau kita nak mempunyai hasad yang lain. Jadinya kita boleh menggunakan pelbagai instrumen lah selain daripada kita just nak pakai faraid tu kan. Kita ada wasiat, kita ada hibah. So, gunakan segalanya. So, kita kena buat perancangan sebelum kita meninggal dunia. Kita masih hidup lah. Okay? Dan saya ingin juga berpesan juga lah sekiranya lah dia penonton tak sekiranya ada hasrat saja kita satu solusi kepada persatuan penduduk ke kepada Masjid As-Sodiqin ke macam tadi Mila ada cakap tadi, maka bolehlah menggunakan wasiat. Kerana mungkin semasa hayat kita sedekah kita banyak mana kan. Jadi instrumen ni boleh kita gunakan sebagai saham. Okay, back to you Puan Jamila. Puan Aziz, you punya suara sangat soft. Oh ya ke? Sangat tadi sangat soft. Okay, tak apa. Okay, so maksud Puan Aziz, sekiranya ada hasrat untuk mewakafkan harta mungkin kepada tabung Palestin ke Masjid As-Sodiqin ke atau persatuan penduduk, bolehlah menggunakan wasiat kan semasa masih hidup. Yep. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Aziz di atas penerangan dan juga thank you kepada penonton Mira Yahya di atas soalan itu tadi. Semoga terjawablah soalan Mira Yahya. Okey, so siapa yang ada soalan tentang topik malam ini dipersilakan tanya sahaja, insya-Allah kami akan menjawabnya. Okey, baiklah. Kita sambung program kita. Puan Aziz, bagaimana pula dengan salah faham yang kedua yang sering kita dengar tentang harta pusaka ini? Okey, sebelum saya nak test, dengar tak saya punya suara sekarang ni? Bagus. Okay. Okay. Alright. Okay, kita go straight kepada salah faham yang kedua lah. Okay, sesuatu yang kita semua sangat familiar. Okay.
iaitu mengenai penama ke dalam KWSP lah. Okey, penama dalam KWSP ni adalah penerima mutlak duit KWSP. Betul ke tak betul tu? Itu memang banyak orang salah faham lah. Okay, jadi saya kat sini saya just nak menjelaskan salah faham tu ya. Okay, untuk pengeluaran wang KWSP bagi orang yang meninggal dunia hendaklah rujuk akta KWSP 1991 Seksyen 54. Okay, KWSP ada sistem penamaan yang ada berbeza sikit lah bagi umat Islam dan juga dengan orang bukan Islam. Yang kita ada umat Islam, kita ada pakai sistem faraid. Tapi kalau bukan Islam, kita pakai akta pembahagian lah, ataupun Distribution Act 1958. Okay, jadi untuk konteks malam ni kita cuma beri perhatian kepada penamaan ahli yang beragama Islam. Okay, kalau kita tengok kat borang 4, itu ada kat situ kan, ada borang 4 KWSP tu ada jelas dinyatakan yang bahawa penama adalah wasi ataupun pentadbir yang akan menguruskan pengeluaran dan pembahagian simpanan KWSP mengikut undang-undang Islam. Okay, kat sudah jelas dah. So kena baca dia punya dia punya kenyataan kat situ lah. Okay. So sekarang poin yang kedua pula pasal penama lah. Yang ni pun kita kena take note jugalah Okay, ini saya baca daripada website KWSP Okay, penamaan bagi penama yang berkenaan akan terbatal dan pengeluaran kematian simpanan akan diproses sebagaimana pembayaran tanpa penamaan jika nombor 1. Penama belum mencapai umur 18 tahun. Ketika permohonan pengeluaran kematian dibuat oleh penama pewaris ataupun tiada permohonan pengeluaran kematian dibuat oleh penama dalam tempoh 1 tahun dari tarikh kematiannya. Okey? Itu memang ada dekat situ lah daripada website KWSP tu. So saya kat sini saya ingin menyerulah supaya masyarakat kita ni lebih berhati-hati semasa membuat penama kerana masih ada tahu yang meletak nama anak tu, anak yang di bawah umur 18 tahun tu sebagai penama. Yang mana ialah sangat tak digalakkan lah kerana penamaan terbatal kecuali jika penama mencapai umur 18 tahun dalam masa setahun selepas kematian ahli. Yang ini baru je lah tahun 2017 Januari dia baru letak kat situ yang pasal terbatal tu. Okey, dekat situ. Nampak kan dekat situ tu. Jadi bila katakan lepas ni sebelum Januari 2017 iaitu jadi tu. Tapi sekarang ni selepas Januari 2017 pula dia jadi terbatal kalau dia penama tu di bawah umur 18 tahun dia akan terbatal dalam tempoh setahun kalau tak buat apa tu inilah pengeluaran. Okey. Jadi itu aja. Jadinya kita nasihatkan jugalah untuk kita menamakan mana-mana individu sebagai penama tu dia mestilah yang berupaya untuk menguruskan pengeluaran dan kebahagiaan tu mengikut undang-undang Islam lah. Okay. Selain daripada itu, boleh juga kalau tak nak lantik individu, kita boleh lantik juga syarikat amanah raya berkait sebagai kita punya wasi atau pentadbir. Okay? Tapi itu of course dia ada fees lah. Right, so back to you Puan Jamilah. Thank you di atas penjelasan tersebut. Okey, barulah saya faham tentang fungsi penama KWSP. Sebenarnya dulu saya pernah meletakkan anak buah saya sebagai penama di KWSP. Masa tu anak buah saya baru 3 tahun. Sebab saya ingat sebab saya ingat dia akan dapat duit tu semula bila dia dah cukup umur kan. Saya tak tahu pula yang penama tu sebenarnya sekadar pentadbir ataupun wasi saja. So kalau saya tak tukar penama di KWSP, maksudnya waris-waris saya kena tunggu anak buah saya itu berumur 18 tahun dulu barulah duit dalam KWSP tu dapat diagihkan kan. Lama tu nak tunggu 15 tahun. Sebelum 2017 tahu. Yang ini yang baru punya. Lepas 2017 ni kalau lepas tahun tak buat apa-apa dan terbatal. Nama tu kan terbatal. Dia macam tu pula. Ini baru punya. Yelah. Sebab 10 tahun yang lalu memang saya letak nama anak buah saya. So sekarang ni bagus lah. So kalau dia di bawah umur 18 tahun memang tak sah bukan tak sah maksudnya tak boleh lah. Dia tak boleh lah maksudnya. Memang dia tak boleh. Sebabnya dia reject lah. KWSP reject is it? Okay, bagus lah kalau macam tu. Yes, betul. So itulah dia. Cumanya persoalan kat sini kan siapa penama yang kita akan letak tu. Adakah hendaklah seorang yang faham. Dia boleh melaksanakan pembahagian ikut undang-undang Islam. Sebab apa tahu? Sebab lepas saja wang tu dikreditkan oleh KWSP kepada penama, so sekarang ni dia tergantung kepada penama tu untuk laksanakan tanggungjawab ataupun tidak.
Bayangkan ya, penonton semua anak kita sendiri yang dia hampir masuk 18 tahun. So bila kita dah pergi dan tinggalkan sebagai penama, yang kita harapkan dia tu selesaikan hutang-hutang kita kan, bahagi-bahagi ikut faraid. So tiba-tiba dia kata, oh tak, itu semua harta tu milik dia sebab dia tu nama dia saja sebagai penama. Jadi itu salah lah tu kan. Itu salah. Tapi ini bukan kisah asing lah Puan Jamila, sebab banyak cerita sebegini yang kita dah dengar. Dan yang menyedihkan lagi pun ada. Kadang-kadang macam anak yang daif ni, yang naif ni diculik pula tu oleh pakcik makcik yang berkepentingan kan awal-awal. Sebelum dia sampai umur 18 tahun, harapan dia sebab dia dapat, okey budak ni ada duit banyak ni, so dia nak pakai, dia nak gunalah untuk bolotkan duit anak duit anak ni. So itulah kesian lah kalau kita tak didik anak, kemudian bila jadi situasi, didik anak kita kemudian jadi pula situasi ni mereka buat keputusan yang salah sebab emosi dan kurang ilmu pula tu kan tentang harta pusaka. Lagi mana dia tidak bagikan ikut undang-undang tu, dia kira menggunakan harta yang haram. Na'udzubillah min zalik lah. Okay. Sebab itulah sekali lagi dalam merancang penama ni, kita latihlah seorang yang boleh dipercayai dan takut dengan hukum Allah sekiranya tak laksanakan amanah mereka sebagai pentadbir. Okay. Pak Jamilah? Ya, betul tu penonton. Kalau kita nak bagi penama untuk KWSP kita, kalau boleh letaklah satu penama sahaja, okey? Sebab ingatlah kalau bukannya kita letak 50% mak, 50% bapa, maksudnya mereka yang dapat duit tu bukan ya. Mereka ni cuma dilantik jadi pentadbir saja. At the end mereka kena agihkan duit ni mengikut sistem faraid juga. Betul. So kalau boleh letakkan satu penama sahaja, seperti Puan Aziz cakap tadi, penama yang dilantik tu kalau boleh yang kita percayai dan takut dengan hukum Allah sekiranya mereka tak laksanakan tugas yang diamanahkan. Betul. Okey. Okey. Bagus jugalah topik KWSP ni. Kalau tak memang anak buah saya je lah nama tu. Ya Allah. So memang kena sudah tukar lah, baru dah belajar ni dari suami, baru dah tukar penama. Okey. Saya difahamkan Puan Aziz dan tim High Flyer Advisors ada tawaran khas dan istimewa untuk penonton-penonton pada malam ni. So boleh tak Puan Aziz share dengan kita apa tawaran khas yang nak dikongsi tu? Okey, sebenarnya kita faham ramai lagi yang kat luar sana tu dia masih kurang faham ataupun kurang jelas lah tentang pembahagian harta pusaka menurut faraid ni lah. Jadi kami rasa terpanggil untuk memberi lebih banyak pencerahan lagi kepada 30 orang pertama. So kita akan berikan satu sijil analisa faraid secara percuma. Okay? Jadi tuan-tuan puan-puan, penonton semua bolehlah komen dekat bawah nak sijil analisa faraid ataupun tinggalkan nombor phone number ke kat ruang komen tu. Ataupun kalau nak senang you just scan je, kat situ ada cantik tu kita punya QR code tu. So nanti kita boleh hubungi puan-puan lah. Okay? Jadi itulah dia tawaran dia untuk malam ni. Jamilah. Thank you. Itu dia para penonton sekalian. Masih belum jelas berapakah bahagian harta anda yang akan ditinggalkan kepada waris-waris faraid ataupun anda mempunyai hasrat untuk tinggalkan harta kepada bukan waris faraid seperti anak angkat, adik angkat, okay? Biarkan tim Puan Aziria membantu anda menjelaskan dengan lebih lanjut menggunakan sijil analis faraid ini. Okay, ini adalah tawaran khas yang bagi saya sangat menarik dan juga pun penting untuk diri saya. Bila kita mendapat sijil analisa faraid ini, barulah kita tahu siapakah waris-waris kita yang berhak mendapatkan harta pusaka peninggalan jikalau kita sudah tak ada dalam dunia ni. So untuk mendapatkan sijil analisa faraid secara percuma, sangatlah mudah. Okay, komen nak sijil analisa faraid di ruang komen ni. Untuk tim Puan Aziz senang menghubungi anda nanti. Kadang-kadang bukan orang muda sahaja yang mempunyai yang perlukan pertolongan bab faraid ni. Ramai juga orang tua di kalangan kita yang masih tidak tahu pembahagian faraid ni macam mana. Kerana lain situasi, lainlah cara pembahagiannya kan. Ada orang yang anak semua perempuan atau anak semua lelaki, ada anak pun sulung saja, satu anak saja. So oleh itu saya sarankan semua penonton
untuk ambil peluang keemasan ini dan tinggalkan komen nak sijil analisa faraid di ruang komen live ini atau scan terus QR code yang tertera di skrin kami nanti. Okey, sangat senang. So, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Alright, nampaknya Puan Aziz kita ada soalan lagi daripada penonton dan kali ini kita nak ambil soalan daripada Mimi Syamira. Soalannya berbunyi, kalau mengikut sistem faraid, anak-anak yang akan mendapat lebih harta pusaka dan isteri hanya mendapat 1/8. Ramai kaum wanita di luar sana berkata, hak untuk isteri itu sedikit. Ada tak cara lain supaya isteri tidak rasa sedemikian? Bagus soalan ni. Puan Aziz. Okey, baiklah untuk jawab soalan ni, saya nak menjelaskanlah yang hukum faraid tu sebenarnya sangat indah dan adil. Kerana ianya kepaduan yang diturunkan kepada kita oleh Allah melalui Al-Quran. Pun begitu ramai orang fokus, dia hanya pada kaedah pembahagian faraid saja. Dia pakai satu je untuk menyelesaikannya. So ramai yang tak jelas. Adakah faraid ini sebenarnya ada beberapa jalan keluar ataupun penyelesaian? Pertamanya waris sebenarnya boleh bersetuju dengan apa sahaja pesanan si mati dengan pembahagian pusaka lah. Sebagai contoh lah. Ali dia nak bahagikan sama rata semua hartanya kepada waris, iaitu isterinya dan anak-anaknya. Contohlah kalau dia tak ada ibu bapa. Maka kalau kesemua waris bersetuju, sebenarnya tak ada masalah pun nak bagi sama rata. Kalaupun ada seorang menentang, kita bagi je hak waris tersebut. Yang lain-lain tu boleh buat sebagai sama rata. Jadi keduanya, waris pun ada pilihan untuk tebus hak faraid mereka dengan nilai wang yang sesuai lah, yang mereka rasa sesuai. Ini contoh paling biasa lah. Ibu ayah dah mati, cucu-cucu ni lebih perlukan duit sebenarnya. So nenek tu bahagi ibu ayah tu, dia bagi 1/6 tapi mereka nak kata okey tak apalah, walaupun dia orang dapat 1/6 kalau ikut faraid, tapi dia kata okey lah 10% pun dah cukup dah. So boleh jalan macam tu. So jalan keluar yang ketiga pula yang lebih afdal lah. Kiranya waris tu merasakan tak ada keperluan pun untuk dia meminta hak dia. Contohlah warisnya memang kaya, maka dia boleh saja melepaskan hak dia tanpa sebarang bayaran. Ni saya sendiri dah lihatlah dalam perbicaraan pusaka kecil kat mana si mati ni seorang ibu yang punya anak perempuan seorang saja. Lepas tu adik-beradik si mati ni ada hak pun dia nak dapatkan dia punya harta kan. Tapi alhamdulillah lah, oleh kerana adik-beradik waris ni semua berfikiran anak saudara mereka ni lebih memerlukan duit tinggal ibunya. So pakcik, makcik ni pun melepaskan hak mereka. So jadikan si anak pemilik ni, anak ni pemilik mutlak pusaka ibunya. Dan keempat pula, barulah sekiranya kalau tak dapat sepakat oleh waris, maka barulah digunakan pembahagian yang seperti umum tahun tu lah. Umum tahun dia yang pakai faraid tu lah. So Islam tu indah, faraid pun panjang lebar pembicaraannya lah. Cuma bila kita faham ilmu tu, maka ramai yang tanggap masalah lah pada faraid ni. Tapi walaupun macam mana pun, selepas kita meninggal, apalah yang boleh kita buat kan? Sebab hati manusia ni semuanya sama. Rambut sama hitam, hati masing-masing Allah je lah tahu. Kan? Memandangkan bab harta ni, kewangan ni satu perkara yang sensitifkan. Jadi lebih baiklah ataupun lebih elok lah kalau sebab tu kita hidup ni kita rancang kan, supaya tak menyebabkan waris kita ni bermasa muka, bercakaran, bergaduh apa semua lah kan. Itulah dia Puan Jamilah. Saya jawabkan soalan tadi tu kan. So itulah. So untuk menjawab lagi, saya tambah sikit lagi lah untuk menjawab soalan tadi tu kan. Kalau kita ada hasrat lain boleh saja kita merancang dengan membuat hibah harta. Yang ini yang paling safe sekali lah. Maksudnya masa kita tengah hidup ni, kita dah siap-siap kita buat hibah harta. So maksudnya apa? Hibah tu dia maksudnya hadiah atau pemberian berbentuk kasih sayang. Kalau ikutkan syarak dia tu, maksud syarak dia adalah satu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seorang yang lain, dan ia berlaku semasa hidupnya. So rancanglah harta termasuk membuat hibah sekiranya kita ingin beri lebih kepada isteri yang disayangi. So itulah untuk menjawab soalan tadi tu. Ya, memang very complicated, tapi kalau dibuat dengan betul, insyaAllah tak ada masalah untuk
masa akan datang lah kan Puan Aziz. So maksud Ya, Puan betul. Aziz tadi sebagai contoh, sebagai contoh jika suami mempunyai sebuah rumah tetapi dia tidak sempat menghibahkan rumah tersebut kepada si isteri, maka rumah itu akan dibahagikan terus mengikut sistem faraid kan, begitu. Tetapi kalau waris-waris yang lain bersetuju, bagi je kat si isteri pun boleh kan? Betul, boleh. Sekiranya tak sempat pun buat dokumen hibah untuk harta, especially kat rumah lah, maka rumah tersebut akan juga dibicarakan dalam pembahagian pusaka lah. Kalau kepengaraan, isteri akan dapat 1/8 ataupun 12.5% lah bahagian. So melainkan isteri tu dapat bayaran bahagian waris-waris lain dengan wang yang jumlah yang sama dengan dia. Yalah, mungkin isteri kan ada banyak simpanan kan, tapi kalau tak nak isteri terpaksa bayar bahagian waris lain, kita rancang lah. Ada beberapa cara yang kita boleh tengok sebenarnya, tapi mungkin kita akan kongsi lain masa lah, insyaAllah. Sebab dia lebih panjang ni kalau kita nak ceritanya kan. Jadi kita ringkaskan lah dulu kan. Baiklah, faham. Alright, sekarang saya sudah faham sedikit. Okey, kita ambil satu lagi soalan daripada penonton kita malam ini. Kita akan pilih satu soalan yang menarik. Okey. Oh, kita ada soalan daripada Najmi. Okey, soalannya Puan Aziz. Rata-rata apabila ditanya kepada ibu bapa sekarang, bagaimana nak agihkan harta kepada anak mereka, jawapan yang diberi adalah wasiat. Apa pandangan Puan? Soalan ni soalan yang baik. Terima kasih kepada Muhammad Najmi ni. Wasiat ataupun pesanan ni sebenarnya lebih baik daripada tak ada apa-apa kan. Cuma kalau kita amati suatu situasi yang macam yang kita kongsi awal tadi lah, yang mungkin tak menjadi satu dokumen pewarisan lengkap kalau tak ada hasrat untuk bahagi harta mengikut kehendak atau keperluan yang tersendiri. Maka kalau ibu bapa ada rancangan mereka tersendiri untuk anak-anak mereka, mereka boleh gunakan dokumen pewarisan selain daripada wasiat lah untuk pastikan hasrat mereka tercapai. So boleh je sediakan dokumen hibah ketika masa hidup dan surat ikatan amanah jika perlu. Tertaluk pada situasi lah ya Puan Jamilah. Biasanya surat ikatan amanah ni diperlukan sekiranya anak tersebut di bawah usia 18 tahun dan dia tidak layak mendapat harta. Sebaliknya ada penjaga harta yang akan diamanahkan oleh mahkamah untuk menjaga harta bagi pihak yang mati ni lah. Jadi solusi yang terbaik ialah kita melantik seorang pentadbir harta bagi pihak anak dan disertai dengan surat ikatan amanah lah untuk kita pastikan tiada pecah amanah yang berlaku dan hak anak itu akan dilindungi lah dan terjaga dan sebaik mungkin. So harap-harap dapat menjawablah soalan daripada tadi tu Cik Najmi tadi tu. Yeah, thank you. Thank you Najmi for the question. Terima kasih untuk soalan tadi. Diharap anda dapatlah jawapan daripada Puan Aziz. Okay. Kepada para penonton, sila teruskan untuk tanyakan soalan-soalan yang terbuku dalam hati anda tentang harta pusaka. Okay, insyaAllah kami akan menjawabnya dan akan pilih soalan anda insyaAllah. Okay, kami ada menyediakan satu klip video khas untuk penonton malam ni. So enjoy this video yang kita prepare. Sebelum Allahyarham Ismail Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuhan. Harta? Mana ada lagi Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tehran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh? Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Okey, filem ini hampir satu Malaysia sudah tahu, okey, Tiga Abdul oleh Allahyarham P. Ramlee. Okey, tajuk dia Tiga Abdul. So memang banyak cerita pasal tentang harta pusaka. So memang
memang tak jemulah tengok filem Tiga Abdul ni. So juga memang penting ya untuk kita semua merancang harta pusaka kita ini dari sekarang, bukan tunggu esok, sebab kita tak tahu bila kita akan meninggalkan dunia ni. So tidak kiralah sama ada harta kita sedikit atau banyak, tapi kita kena memandang serius, sangat-sangat serius. Sebab harta ni untuk mengelakkan dari pergaduhan antara waris-waris di kemudian hari. Bukan kita tak pernah dengar jiran sebelah, jiran tetangga ataupun keluarga kita yang bercerita tentang orang bergaduh atau waris-waris yang bergaduh tentang harta. Jadi kalau boleh kita tak maulah benda ni terjadi dengan kita. So kalau tak mau, kita rancanglah sekarang. Walaupun harta kita tu sikit, you rasa segan sebab bukannya banyak sangat pun, 10-20 ribu macam tu. Kita tak payah fikir macam tu lah. Kalau boleh, kita cari perancang kewangan untuk bantu kita merancang untuk masa depan waris-waris kita, insyaAllah. Okey, baiklah. Seterusnya kita sambung kepada program kita untuk salah faham yang terakhir. Okey, Puan Azi, apakah salah faham yang ketiga, yang terakhir yang kita selalu dengar tentang harta pusaka ni? Salah faham yang ketiga pula ialah apabila seorang itu meninggal dunia, waris akan mendapat hak secara automatik. So betul ke tak betul tu? Saya ingin jelaskan bahawa proses pindah milik harta tu tidaklah berlaku secara automatik. Ada pernah kita dengar waris dia bawa surat mati dari polis ke bank. Lepas tu tunjuk bukti dia adalah anak kepada si mati. Namun bank tak terima dokumen selain daripada bank yang telah ditetapkanlah, iaitu surat kuasa tadbir ataupun letter of authorization lah. Proses ni memang memakan masa sehinggalah mendapat surat kuasa tadbir itulah, LOA tu, LA lah. So dia bergantung pada jumlah pusaka yang ditinggalkan. Ada 3 tempat pembahagian pusaka ini boleh diselesaikan. Jadi kena take note jugalah because yang ni memang terjadi kan, orang tak tahu nak pergi ke mana sebenarnya. Jadi sekiranya pusaka tu tidak melebihi 600,000 dan tiada harta tidak alih, so kita boleh dapatkan surat kuasa tadbir melalui amanah raya berhad sahaja. Yang keduanya, sekiranya pusaka tu ada melibatkan harta alih. Harta alih ni apa? Harta alih ni contohnya rumah dan tanah. Dan jumlah keseluruhan pusaka kurang dari 2 juta, maka perbicaraan pusaka hendaklah diselesaikan di pejabat pusaka kecil. Dan sekiranya pusaka lebih 2 juta, biarpun ada atau tak ada tidak alih, harta tidak alih tu, maka penyelesaiannya hendaklah dilakukan di Mahkamah Tinggi. Kos dan masa yang terlibat di setiap tempat penyelesaian ini adalah berbeza dan makin meningkat sekiranya pusaka yang ditinggalkan tu lebih tinggi nilainya. Jadi inilah ada proses itu. Jadi jika kita tidak merancang dengan teliti dokumen pewarisan dan kegagalan menguruskan pusaka ni, dia akan menyebabkan proses itu jadi lambat lah. Sehingga ada yang memakan masa setahun. Jadi ini bakal menyebabkan ramai waktu waris dan dikhawatiri lebih memburukkan keadaan apabila berlaku perebutan harta. Jadi dia akan lagi kompleks lah untuk diselesaikan kan. Jadi pertamanya setiap pemilik harta tu dia perlu melantik seorang wasi. Wasi tu apa? Wasi tu ialah wakil dalam urusan harta pusakanya. Jika dia telah melantik seorang wasi tu, dia akan menjimatkan 2 hingga ke 3 minggu lah. Kerana mahkamah atau pejabat pusaka kecil tu, dia memerlukan seorang wasi atau wakil untuk mulakan proses pindah milik harta tu. Jadi nak mula tu pun ambil masa juga. Jadi kita kalau boleh kita nak shorten the time lah, kita nak kurangkan masa itu kan. Jadi seterusnya jika ada dokumen untuk merancang harta adalah lebih mudah lah untuk usaha seterusnya. Kalau tak ada maka adalah tertakluk pada hukum faraid lah dan persetujuan semua waris. Jadi itu je lah untuk salah faham yang ketiga tu Puan Jamilah. Wow, memang so much to swallow tonight. Terima kasih Puan Aziz di atas pencerahan tentang 3 salah faham mengenai harta pusaka. Memang topik ni sebenarnya ramailah orang-orang tua atau orang lain yang kalau boleh tak nak lah bincang pasal ni pun kan. So mereka rasa kita macam menyumpah mereka kan. Sebenarnya kita kalau boleh kita cuma nak ajar semua penonton untuk merancang supaya tak adalah konflik
untuk waris-waris kita di kemudian hari. Okay. Tak adanya kita nak mengharapkan benda-benda yang tak elok terjadi pada semua. So saya berharap penonton dapat belajar sesuatu dari perkongsian kami malam ini, especially dari Puan Aziz sendiri, perancang kewangan. Dan kalau anda cukup bernasib baik untuk memiliki hartanah, anda perlulah memikirkan tentang pentadbiran harta pusaka dengan lebih serius. Bukan hanya untuk masa depan anda, tetapi juga demi masa depan kesayangan-kesayangan anda. Kerana anda pastinya tak mahu menambah keperitan insan-insan tersayang, okay, yang sedang berkabung di atas kematian anda. Okay. Juga tolonglah bantu sahabat lain untuk dapatkan info yang betul serta rancang harta pusaka anda supaya menjadi harta yang berkah, yang merapati waris, okey, bukan harta yang menjadi waka. Okey, Puan Aziz, ada tak ucapan terakhir untuk para penonton sebelum kita end this session? Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Jamila dan Masjid As-Sadiqin kerana memberi peluang untuk saya menjadi speaker malam ni ya. Okay, jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan setiap yang terbaik yang saya katakan tadi. Okay. Jadi segala yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Puan Aziz. Okey, para penonton jangan lupa dapatkan sijil analisa percuma itu. Okey, kita betul-betul nak membantu bantu anda dan juga maybe orang tua anda untuk memperjelaskan lagi siapa waris-waris kita setelah kita tak ada. So kalau boleh scan QR code ni dan ambillah peluang keemasan yang ditawarkan khas dari tim High Flyer Advisors. Dan sesiapa yang ingin menyumbang kepada Food Bank Masjid As-Sadiqin, anda bolehlah bank terus kepada Bank Islam Masjid As-Sadiqin ataupun scan QR code yang kami akan paparkan sebentar lagi. Okay, ingat ya, ramai yang sangat memerlukan bantuan kita. So sekiranya anda ada lebih, bolehlah menyumbang sedikit kepada mereka. Okey, dengan itu saya selaku hos mingguan Beliawanis Talk Show dan juga Ketua Biro Beliawanis Masjid As-Sadiqin Taman Kobena Ceras ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Aziz dan tim High Flyer Advisor dan juga para penonton yang sudi bersama kita pada malam ini. Okay? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. So, Assalamualaikum dan selamat malam.